Saya tak mau bangga sebagai Perdana Menteri kalau rumah polis yang robek, sekolah tandas yang rosak. Saya tak sanggup bertahan ini. Sebab itu saya kata tahun ini saya beritahu semua menteri, semua jabatan, semua pegawai daerah, kamu cari setiap orang yang miskin tegar. Jumlahnya sekarang ni 130,000. Kalau lebih pun cari. Kalau ada orang yang miskin tegar, tak ada wang beli susu untuk anaknya, itu tanggungjawab Perdana Menteri. Jadi ini yang saya minta mandat di pilihan raya itu dia. Bagilah peluang. Kita baru 8 bulan. Kalau saya khianat, tolak saya. Kalau saya tak jaga Melayu, tolak. Kalau saya sakau di rakyat, saya ambil tanah, saya ambil balak. Saya curi, tolak, tak layak saya jadi ketua. Tapi kalau saya gunakan kuasa untuk bantu rakyat, terutama yang paling miskin, tingkatkan kegiatan Islam, kerajaan cara rasmi. Saya rasa saya telah tertinggal satu perkara dalam 5 tahun ini yang mungkin menyebabkan saya tidak dipilih sebagai calon. Apa itu? Saya tidak bawa kereta welfare dan bawa seorang pemimpin pergi sana sini. Dan saya tidak angkat beg untuk seorang pemimpin itu. So, saya tidak tahu itu adalah kriteria untuk dipilih sebagai calon. Kalau saya tahu pun, tak mungkin saya akan buatlah. Kita semua ada maruah diri. So, kalau itulah kriteria untuk dipilih sebagai calon, of course, saya gagal di sanalah. Dan mungkin itu sebabkan saya tidak dipilih. Dan sebagai seorang ahli parti terpaksa akurlah dengan keputusan. Tapi adakah saya terpaksa berdiam juga? I won't. I think saya perlu bercakap. Dan ramai pengundi saya sejak malam tadi sedang menghubungi saya, tanya kenapa tidak dipilih dan sebab saya tidak ada jawapan. In fact, semalam bila saya jumpa Setiausaha Agung, saya pun telah bertanyakan perkara yang sama. Dia kata ini adalah proses parti. Tapi saya tanya proses parti, adakah kerana saya tidak bawa welfare dan bawa jadi driver untuk seorang pemimpin itu dan tidak bawa beg kepada pemimpin itu, saya tidak dipilih? Mereka pun tiada jawapan. Tapi I understand that is the reason lah. Dan it's not a coincidence lah. Itu bukan satu kebetulan. 7 orang adun yang pernah menyatakan pandangan dalam China Press tentang adakah mereka sokong Lim Guan Eng ni Chow Kon Yeow sebagai ketua menteri. 7 daripada yang kata mereka sokong kepimpinan Chow Kon Yeow, 6 daripadanya telah digugurkan. Ini mungkin kebetulan lah. Boleh katalah apa mereka nak kata, boleh ini peremajaan lah, ini renewal lah, young blood lah. Saya 38 tahun. Calon-calon yang dipilih untuk bertanding, calon yang dipilih bertanding di kawasan Bagan Dalam 45 dan di Pride 61 tahun. So ini renewal, ini young blood. Mungkin dia nampak saya punya jambang semua sudah beruban. Mungkin dia ingat this is old blood, but I'm just 38. So friends of media, so this is saya nak nyatakan di sinilah. So adakah itu satu kebetulan mereka yang menyokong Chow Kon Yeow, tiba-tiba 6 daripada mereka digugurkan dan dia kata more than 3 terms akan digugurkan. Ada yang sudah jadi ahli parlimen sekarang 6 term, 7 term, masih ada lagi, masih bertanding di DUN juga. Tapi 1 term seperti saya telah digugurkan. Dan exco-exco yang sangat rajin seperti Yeo Soon Hing. Pulau Pinang adalah salah satu negeri yang paling cepat recover post pandemic dalam sektor pelancongan, telah di drop. Keputusan parti mereka telah menerima. Saudara Samsul Lipchi, rakan jiran kadun saya, salah seorang exco yang paling rajin, keluar rumah awal pagi, balik rumah awal pagi juga. Dia keluar pukul 6, dia balik rumah sudah pukul 1. Saya kenal dia sebab dia memang tinggal dekat dengan rumah saya. So dia pun digugurkan. Tapi mereka terima, mungkin terimalah. Tapi saya rasa saya tidak diperlakukan adil. Tapi there is no fairness in politics. At the end of the day, itu dia akan kata ini keputusan parti, kita perlu terima. Ya, memang saya perlu terima.
saya akur, tetapi itu tak bermaksud saya tidak akan bersuara. Saya perlu menyatakan pandangan saya.